أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan, saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Yang Besar Tuan Azlan bin Yahya, Yang Ketua Majlis Kangar, Yang Berbahagia Ahli Majlis, Yang Besar Tuan Razif bin Yaakob, Setiausaha Majlis Kangar, Pengarah Perjabatan Majlis Perang Kangar dan rakan-rakan seperjuangan warga kerja Majlis Perang Kangar yang rahmat Allah. Pertama-tamanya Alhamdulillah, kini dan selamanya kalimah ini sentiasa kita lisankan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah dan inayahnya kita masih dapat bersama-sama dihimpunkan dalam satu keluarga besar Majlis Perang Kangar pada hari ini 9 Ramadan 1444 Hijrah bersama 31 Mac 2023 di Dewan Mesra ini, untuk kita bersama-sama mengikuti ruang bicara ilmu bersama-sama. Saya bersama Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Terlebih dahulu saya bagi pihak Majlis Perang Kangar yang mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih atas kesediaan yang bagi Datuk bangkan masa bersama-sama kami warga kerja Majlis Perang Kangar bagi menyampaikan ilmu, bagi memantapkan lagi kekuatan rohani setiap anggota Majlis Perang Kangar dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagai makluman hadirin, pada hari ini segmen kita dipecahkan kepada dua segmen, iaitu yang pertama kita akan mendengar sesi ceramah daripada Saya Bersama Abang Datuk, dan selepas itu kita ada majlis pelancaran Perlis Bersikir. Jadi tuan-tuan dan puan, ruang bicara ilmu kita pada pagi ini, penghulu segala hari ini, kita serahkan kepada yang bahagia Datuk bagi membuat bicara Ramadan Pembangkit Ukhuwah Islamiah. Yang bagi Datuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengurusi yang saya kasihi, yang berusaha, Tuan Nur Azlan bin Yahya, saya duk panggil Cik Lan. Saya tengok Cik Lan ni, saya akan ingat Dun. Lama daripada dulu tahu di Dun, dan terkenal sebagai satu orang yang pakai kemas. Hari ni saya pun patutnya pakai baju Melayu kak, tapi oleh kerana hari ni tuanku tak ada, jadi tak pakai sampin. Yang berbahagia ahli-ahli majlis Bandaran Kangar, tak tahu, saya tak tahu ada ke tak? Ada. Yang besar Tuan Razif bin Yaakob, ini tim saya di Sabah bawah ni. Setiausaha Majlis Perbandaran, pengarah-pengarah jabatan, unit seterusnya, tuan-tuan sekalian. Saya bahagikan kepada dua bahagian. Saya akan ringkas saja ceramah saya, kemudian sesi soal jawab supaya tuan-tuan boleh tanya. Saya tahu tuan-tuan pun mungkin ada banyak benda nak tanya. Yang pertama ialah saya nak ingatkan diri saya, dalam semua hal-hal ataupun hal ehwal perkara-perkara ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, bagi mencapai satu perkara, iaitulah taqwa. Dan taqwa saya sebut, tuan-tuan sebut, tapi taste untuk merasai takwa itu mungkin tidak semua. Mungkin saya tak rasa ataupun tuan-tuan tak rasa.
Tapi tujuan ibadah itulah untuk kita takwa. Sebelum saya nak pergi lagi, saya di Perlis ni nak bagi tuan-tuan dekat dengan gambaran. Banyak makanan-makanan baru yang datang. Penuh orang. Setiap kali makanan baru datang, penuh orang. Kita nak pergi tak boleh. Ada kedai, saya tak mau sebutlah, nanti jadi iklan kat sini pula kan. Ada satu kedai kopi baru. Saya tengok 2 tingkat. Oh, penuh orang. Kalau kita tengok kedai kopi ya, semua kita penuh minum kopi. Tapi at least kebanyakan orang dia nak pergi try sekali. Dia nak rasa, dia nak try untuk, dia nak tahu taste tu. What is different between this coffee and that? So dia nak rasa. Sebab kita ni, kalau orang kata ada orang Melayu khususnya, kalau ada orang kata kedai makan sedap, oh pakat, kat mana bagi location. Sebab kita nak pergi rasa kenikmatan makanan yang telah dikhabarkan kepada kita tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu perkara yang nikmat, yang manusia kena rasa, dan dia akan memahaminya, iaitu apa? Takwa. Takwa ni nak ceramah boleh lah, saya nak ceramah pun senang. Tapi macam mana untuk achieve, untuk mencapainya, itu yang sukar. Allah kata dalam Quran, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan mereka yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dia punya tujuan kepada ibadah itu bukan pergi masjid, dapatlah berkenalan dengan orang kampung kita, orang kata tak tahu kenal orang Korea langsung. That's not the higher objective of ibadah. Itu bukan the highest objective of ibadah. The highest objective of ibadah ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Daripada takwa itu kamu akan dapat rasa yang lain. Kita ini apabila kita tidak merasai sesuatu ataupun tak ada lidah tu, maka kita tak ada perasaan. Tuan-tuan tak pernah pergi ke satu tempat, Mekah lah katakanlah, ataupun mana tempat yang cantik, orang sebut, orang yang pernah pergi ke Mekah ke, dia pernah pergi ke satu tempat ke, ke Krabi ke atau mana, once you mention nama tu, semua gambaran itu akan datang dalam fikiran kita, perasaan kita. Masa kita sebut, kata kita dah kemiat orang yang kita baik, sebut nama dia saja, semua benda tu akan kita rasa. Makanan juga, kalau kita tak pernah makan, kita tak tahu. Orang yang tak pernah makan durian ke, tak pernah makan buah-buahan tertentu, kita sebut, walaupun kita cerita, dia dengar kita cerita, dia tak ada feeling tu. Tapi orang yang pernah rasa, once you sebut perkataan tu, segala experience, pengalaman yang dia merasai itu akan datang dalam diri dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, keseluruhan kamu ibadah kepadanya ialah supaya kamu bertakwa. Bila kamu bertakwa, kamu akan mendapat semua hal-hal yang lain. Apabila kita mula dewasa, daripada muda kita jadi tua, kita masa budak-budak dulu, feeling manusia, bila orang cakap hang berkenan kat orang ni, hang berkenan, kita rasa itu satu orang musik kita. Tapi bila kita dewasa, balik, jadi wanita, jadi lelaki, kita tahu apa makna lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Kerana kita ada rasa, ada nafsu. Apabila kita tidak ada, kita tak dapat memahami hal itu. Takwa juga demikian. Apabila kita ada,
kita akan melihat segala-galanya pada dimensi yang baru, bukan pada dimensi yang sebelum. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham kenapa orang menolak satu hal. Ni bodoh lah, siapa yang tak mau? Tapi dia tak mau itu satu nikmat dalam diri dia, kerana dia rasa dia berjaya mempertahankan suatu nilai yang dia tahu he's the only yang tahu the taste yang ada apabila dia mengalami hal itu. Rasa dia. Kita datang kepada puasa. Puasa juga sama. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, dicatatkan, ditulis, ditetapkan kepada kamu puasa seperti mana ditetapkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksud, tidak semestinya semua orang yang puasa takwa, tapi ia adalah satu jalan untuk mencapai takwa. Mudah-mudahan nanti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, kalau saya puasa, tuan-tuan puasa, tapi nilai takwa itu tidak hadir, saya tidak memenuhinya. Pasal that is the purpose Allah telah fardukan puasa kepada kita. Sehingga kita memahami the whole concept oleh ibadah. Why Allah Subhanahu wa ta'ala always invited us to do all this ibadah. Kenapa? Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mahu you taste the meaning of taqwa. Bila you merasai makna taqwa itu, maka kita akan mempunyai satu persepsi yang berbeza. Tuan-tuan tengok orang yang dulu dia suka satu benda. Saya nak bagi faham sebelum nak pergi pada iman. Kita cinta pada satu orang. Cinta. Suami isteri dulu bercinta. Semua gambaran tentang dia cantik. Once berkelahi, meluat, tak ada benda yang elok lah. Why is it different? Kerana taste yang ada sudah berbeza. Apa yang ada dah berbeza. Dulu tak dapat tengok pun tengok gambar. Tak dapat tengok gambar pun baca balik WhatsApp. Kau tulis walaupun salah ejaan, baca lagi sekali. Tetapi apabila hal itu berubah, semuanya menjadi benci. Tengok tayar kereta dia pun meluat dah. Belum tengok kereta dia lagi. Belum lagi orang dia. Apa? Diri yang sama, tapi makna dalam dalaman yang berbeza. Takwa akan menjadikan kita berbeza dalam penilaian, cara kita lihat, rasa. Itulah iman. Sebab kita doa, Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi, atau habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Jadikan kami mencintai iman dan hiasilah ia di dalam qulub kami, jantung-jantung hati kami. Saya tahu tajuk tuan-tuan ni, saya nak pergi sikit pada tajuk ni, iaitu Allah kata apa? Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kawan rapat ni, kawan-kawan rapat ni, pada hari kiamat kelak, kesemuanya, setiap di antara mereka menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Semua yang kita kawan rapat ni, hari akhirat kita akan bermusuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Okey. Ini suatu hal yang penting untuk kita faham. Agama apabila dia hadir, dia bukan soal do and don't. Apa yang kita boleh buat dan apa kita tak boleh buat. Tetapi dia di sebalik arahan Tuhan. Saya dah sebut di sini barangkali dulu. Allah ghaniyun hamid.
Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak memerlukan kita. Segala syariat yang disyariatkan kepada kita, tidak ada apa-apa manfaat kepada Tuhan, kerana Tuhan itu ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. All the benefits adalah kembali back to us, kembali kepada kita. Dia bagi apa arahan, kembali pada kita. Dan dia ciptakan manusia ini sangat begitu complicated. It's not easy to understand. Dia punya, bukan soal tubuh. Doktor yang pakar tubuh pun, dia mungkin tahu tubuh, tapi dia tak boleh nak fahami feelings. Tengok muka sama, dua beradik sama, feelings berbeza. Sikap berbeza, keberanian berbeza, watak berbeza. Ada perkara yang manusia out of control. Dia tak boleh nak buat apa. Misalnya seorang lahir-lahir suara memang kuat. Tak apa ya, nak pederah peselu pun tahu tu lah. Ada orang yang lahir memang suara perlahan. Ada orang memang suara tak sedap. Tak payah duk suruh dia, memang suara tak sedap. Ada orang memang suara sedap, kan? Ada orang lahir memang handsome. Tak payah duk pi buat pembedahan artis Korea ke apa. Memang handsome. Ada orang lahir tak handsome. Ada orang Allah bagi handsome, cakap pandai. Macam-macam Allah hiasi manusia. Benda-benda yang di luar daripada kontrol kita, Allah tidak persalahkan kita. Tapi perkara yang di dalam kawalan kita, dan kita boleh develop benda itu ada nilai di sisi Allah. Salah satunya ialah hub, love, cinta. Manusia cenderung untuk cinta kepada orang yang buat baik dengan dia. Itu cinta semula jadilah. Mak cinta pada anak, you tak payah ajak. Besok dah jadi mak, kena belajar macam mana nak sayang anak. No need to be taught. Sebab apa? Itu benda yang already ada dalam diri manusia. Tapi mencintai seseorang di atas sebab, pasal apa kau suka kat dia tu sangat? Aku tengok tak kaya, tak handsome. Aku cinta kat dia sebab ilmu dia, akhlak dia, sebab iman dia, sebab aku selalu tengok dia buat baik. Oh, this is something beautiful yang ada dalam diri manusia, yang mana cinta yang asalnya feelings develop daripada satu nilai baik yang ada pada kita. Kita tengok satu orang, oleh kerana kita suka benda baik, kita tengok orang buat baik, kita cinta pada orang yang buat baik. Tuan-tuan, sebahagian orang dia suka bola sepak, pasukan bola sepak, marah orang komplain. Manchester ke, Liverpool ke, marah sampai nak bergaduh kalau orang komplain pasukan bola sepak dia. Satu sen pun pemain tu tak bagi kat dia. Tetapi oleh kerana dia suka benda yang kontu ada. Pasal apa suka kat dia? Dia pun naik motor besar, aku naik motor besar, suka. Ini nilai-nilai yang mana manusia kerana ada nilai itu dalam dia, dia suka pada orang. Nabi kata al-arwahu junudun mujannadah. Ruh adalah merupakan troops, tentera yang terlatih, yang disatukan. Ma ta'arrafat minhu ta'allaf. Benda yang dia kenal, dia akan baik. Dia akan apa? Cenderung. Oleh kerana cinta tu boleh dikembangkan. Ada orang yang cinta kawan dia. Cinta ni, saya cinta ni maksudnya kita Arab lebih luas, tapi kita tak, al-hub
Juga Arab lebih kurang. Al-hub, cinta. Love, cinta. Orang Melayu pun cinta. Cinta ni, cinta boleh jadi cinta negara, cinta kepada kekasih, itu ada elemen lain. I'm talking about love, bukan kerana soal seksual, soal no. Cinta yang berdasarkan kerana persamaan nilai. Cinta satu orang tu kerana apa? Kerana nilai baik yang ada pada dia. Kalau kita cintakan dia kerana nilai iman atau nilai saleh, dia pun tak ada kepentingan apa. Pasal apa duk suka kan kat dia tu, kat pakcik tu. Pakcik tu baik yang tahu. Dia tu tolong orang dulu. Aku tak ada apa. Nilai ni tidak dicapai oleh semua orang. Oleh kerana ia tak dicapai, maka di akhirat kelak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala tanya, Ainal mutahabuna bi jalali? Mana orang yang bercinta, sayang, menyayangi disebabkan kemuliaan aku? Al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan lindungi dia di bawah lindungan aku, pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindunganku. Special place, special position untuk orang yang hanya kerana saya sukalah kat awak, saya tengok awak buat baik, that's all. Tidak ada kepentingan dunia. Kita ingat is something like just feeling, tapi ada nilai di sisi Allah. Di akhirat kelak, we are protected disebabkan kerana ada cinta tu. So kita mungkin boleh duduk seketika nak tengok siapa dia yang aku suka pada dia kerana Allah. Aku tak ada kepentingan, dia pun suka kat aku kerana Allah. Jika kita ada satu position di akhirat kelak. Okey. Manusia dalam persahabatan, lagi saya nak buka ruang ni. Manusia dalam persahabatan ni, kita cenderung kepada sebahagian manusia atau banyak manusia. Pasal apa? Kawan dia, pasal kedudukan dia, pasal apa yang dia boleh bagi ke aku. Dan walaupun kadang-kadang kita tak ada apa, dia kawan baik lama aku, tak ada, that's all. Tapi dalam banyak keadaan, kalau kita selami diri kita, kita akan tahu bahawasanya kita bersahabat dengan sebahagian orang kerana sesuatu yang ada pada diri dia. Itu tak mencapai. Tapi kalau kita boleh jujur dengan kawan kita, sehingga kita boleh berdoa kepada dia dalam keadaan dia tak tahu, artinya kita jujur. Dalam banyak keadaan, orang ni, dia kata, hang doa lah kat aku, insyaAllah hampirlah aku doa kat hang. Hak kata aku doa kat hang, dia tak doa pun. Tonton cek diri tuan-tuan sendiri. Berapa ramai orang yang tuan-tuan kata aku doa kat hang, tuan-tuan tak doa pun kat dia. Masa tu je saya selalu mendoakan awak. Sembang betul tak? Ramai orang yang kata tak apa, saya doa selalu. Masa bila mungkin mereka orang yang kita jujur. Ni saya cerita pasal dia tak ada dah. Saya rasa saya doa lebih banyak, terlalu banyak, ialah doa pada ibu dan ayah saya, sebab mereka meninggal. Every time saya teringat kubur, saya akan doa. Saya risau, macam mana ada orang dalam kubur. Saya kata, Allah, bukanlah Rabbi ghafirli wali walidayya waja'al qabruhum rawdatan min riyadil jannah. Jadi kalau kubur mereka taman daripada taman-taman syurga. Lebih banyak
daripada saya doa pada mereka masih hidup. Tu dia. Kadang-kadang mak saya kata, Angah, dia panggil Angah saya, Angah doa lah kat mak, insyaAllah. Doa juga. Masa sembahyang doa. Tapi bila dia tak ada, segala kerinduan kita pada dia tu, kita doa kat dia. Sebab saya rasa saya jujur lah. Sebab memang mak saya, ayah saya, kita tengok satu kawan kita yang kita sayang adalah masalah, without telling him, tanpa kita memberitahu dia, kita doa kat dia. Tak semua kawan yang kita doa kat dia. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyatakan, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa orang muslim kepada saudaranya, yakni saudara muslim dia, dalam keadaan kawan tu tak tahu, mustajabah, Tuhan terima, mustajab. Ala inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepala dia ada malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi khairan, setiap kali dia doa kebaikan untuk saudaranya, qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimith, maka setiap kali dia doa untuk saudara dia, malaikat yang diwakilkan itu kata amin, untuk kau pun sebegitu. Tuan-tuan, sebahagian orang memperolehi rezeki yang baik kerana dia kesian kat saudara muslim. Tengok orang tu meniaga, ya Allah, bagilah rezeki kat dia. Kesian, nak tolong tak boleh. Kita bawa kereta ke, kita duduk tengok ke, kita pergi tengok orang sakit, ya Allah, sembuhkan dia, tanpa kita beritahu, ni aku dah doa kat hang tau. Tu setengah orang dia suka beritahu supaya tapi sungguh kadang-kadang kita doa kita tak sungguh ambil syarat dah. Amin, macam kita doa, sebahagian kita doa dalam majlis rasmi, kadang kita bukan bersungguh orang yang mengaminkannya. Sebab tu saya tak berapa minat doa majlis rasmi. Tuan-tuan, Nabi kata, malaikat tu kata amin, untuk kau pun seperti itu. Sebab tu kalau kita tengok orang susah, ya Allah bagi rezeki kat dia, amin, malaikat kata untuk kau seperti itu. Sebab tu sebahagian orang Allah limpahkan rezeki kepada dia, kesihatan kepada dia, kebijaksanaan kepada dia, kedudukan pada dia, disebabkan banyak dia doa pada orang lain dengan jujur dia. Tengok kawan kita di pejabat susah, kita tak habaq, kita doa dah. Tengah semayang, sujud, teringat kawan kita, ya Allah, kawan aku tu tak berapa, bapa dia sakit, kita doa. Bukan ada hadis, tapi saya ramai orang hantar email, jumpa, semua kata, Datuk doa kat saya, Datuk Ustaz doa saya, Tuan Mazhar doa saya. Tak ingat ramai. Tapi saya ni bukan, saya bukan contoh teladan, tapi nak cerita pengalaman. Saya kata, ya Allah, semua orang yang telah meminta supaya aku berdoa padamu, memihun kepadamu tentang hajatnya, kau tunaikanlah hajat mereka ke semua sekali. Dan saya cubalah melazimi doa ni, ya, dalam bahasa Arab, ya Rabb, kullu man sa'alani an as'alaka faqdi hawaijahum. Ya Allah, semua orang yang meminta aku, meminta padamu, tunaikanlah hajat mereka. Saya di atas pasal sebut kata insya-Allah, dan saya harap Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan, malaikat tu kata amin, apa yang menjadi hajat mereka juga menjadi hajat saya. Cuma kalau depa nak kahwin dua, jadi hajat saya jugalah. Gurau. Apa nama, saya sebut itu sebagai mukaddimah untuk membolehkan pengusi buka ruang. Saya suara kurang sikit, tapi tuan-tuan dengar?
balik daripada Sabah. Harazif nampak saya tengok sihatnya. Mungkin dia makan ubat lebih, dia dosa kurang, saya dosa banyak sikit. Jadi hilang suara sikit. Okay, terima kasih banyak. Silakan jika ada soalan. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, itu ringkasan pertama daripada Abang Datuk. So kita ada beberapa soalan yang kita tak buka lagi kepada tuan-tuan dan puan. Moderator ada beberapa soalan yang akan kita bagikan, akan berbincangkan pada pagi ini kita bersama dengan Abang Datuk. Jadi kalau kita tengok tajuk Datuk, Ramadan Pembangkit Ukhuwah Islamiah. Jadi soalan-soalan yang akan sumberkan ini untuk kita penjelasan perbincangan ini adalah berkisahkan kepada Ukhuwah Islamiah. So soalan yang pertama yang saya akan kemukakan kepada Abang Datuk, bagaimanakah cara untuk mendatangkan keikhlasan dalam beribadah dan keberkatan dalam bekerja? Terima kasih. Tuan-tuan, soalan mudah tapi jawapan pun mudah tapi nak buat payah. Kunci kepada semua ibadat diterima ialah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah, ikhlas untuknya agama. Supaya tak ada lillah aku buat kerana Allah. Senang nak sebut, tapi kalau kita nak fikir tuan-tuan. Tuan-tuan kerja kat sini ya. Saya jadi mufti ke, mungkinlah orang ingat. Ada orang suka, ada tak suka, ada orang kata ternama ada. Tapi berapa lama orang boleh kenang kita? Kita ada contoh dalam negara kita. Ambil lah siapa saya lalu buat, orang politik buat bangunan hebat lah apa zaman dia. Berapa lama orang ingat? Masa zaman dia punya hebat, lepas tu yalah, bila habis zaman dia kata macam tu kan. Tak ada lah orang kenang dah sangat. Taklah menang lah macam tu. Kalau kita harap orang kenang kita, kita akan berakhir. Tak nanti orang lain. Kita jadi, katalah yang Cik Lan kata jadi yang petua hebat. Zaman dia orang kenal, mari yang petua baru, orang cakap yang petua baru. Orang jadi raja, maharaja apa. Zaman dia orang kenal. Habis dia tak ada, orang berubah nama jalan, nama bangunan, nama habis. Setara mana? Tak nanti banyak tuan-tuan kalau tidak kerana Allah, melainkan kita ada anak soleh. Kita mati, satu family menangis. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 4 bulan kemudian mereka pun mungkin boleh duduk depan TV tengok gambar lawak dan mereka pun gelak. Sekali-sekala teringat gambar ya. Padahal sepanjang hidup kita membesarkan mereka. Kalau kita tak ikhlas, kesemuanya pergi habaan mansura. Hilang macam tu saja. Dan kita sentiasa dirundung kekecewaan, tension. Ramai orang kita jumpa tengok aku buat macam-macam, tapi dia pun tak kenang kat aku. Kalau saya berharap saya tak cakap benda tu. Saya doa sehingga akhir hayat. Saya bagi saya kat orang cakap macam tu, koyak je. Cepat koyak. Memanglah manusia ni kurang kenang. Tonton buat good things. Sekarang netizen punya boleh viral. Tonton buatlah kata satu benda, tonton buat viral. 1 juta like. Seminggu, 2 minggu, next week orang lain pula tak ada dah cerita tu. Dan kalau semua orang kenang kita pun, kita sebagai satu orang, katalah saya jadi mufti lah ataupun yang petua, orang kata bagus, so apa saya dapat? Shake hand, bagus Datuk. Sen, apa saya dapat? Apa saya dapat? Saya mati, tak ada dah. Kalaupun saya, bila kita mati pun orang kenang. Okey, kalau orang kenang kita mati, kita tahu lah. Kita mati, orang semua puji kita. So, apa kita dapat?
tak perlu semua tu. Kita ada alam baru. Dia buat bunga lah, dia buat bangunan ke. Lain kali kontraktor bangunan tu yang dapat untung, bukan kita. Kita perlukan pahala. Kita perlukan pahala. Kita perlukan ganjaran di sisi Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wala. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Semuanya akan pergi. Sebab itu perlunya ikhlas. Dan saya selalu bertanya diri saya sendirilah, tuan-tuan mungkin juga. Hatta saya main ceramah kat tuan-tuan ni, saya ikhlas ke tak? Yang fikir panggil, sekali mufti tak bagi pi, kata mufti tak pi pula, pi lah. Apa yang saya cari untuk siang hari? Mungkin orang tengok, oh banyak ceramah Dr. Mazhar dalam YouTube. So what? Ramai orang tengok, banyak orang like ke, tak like ke. So what? Apa saya dapat? Geng PMT dapat kot. YouTube bagi duit kot. Geng Suara Sunnah. So saya dapat apa? Tapi kalau saya ada ikhlas, mudah-mudahan saya dapat. Demikian kalau kita pasang satu paku pun di satu tempat, tertegaknya bangunan itu dengan baik dan kerja itu dengan baik. Dengan ikhlas. Supaya kita buat ni jujur. At least jujur atas kerja kita sendiri. Pasal aku dah ambil rezeki ni, aku dah janji untuk berkhidmat, aku khidmat dengan baik supaya Allah tak tanya aku. Ikhlas antara kita dengan Allah. So bagi saya, wallahu ta'ala alam, itulah hal yang sentiasa kita kena buat koreksi diri kita. Sebab tuan-tuan akan lalui, habis jawatan ni, habis kita, tuan-tuan peganglah jawatan apa pun, masa ramai kita si orang puji bagus, kita pun seronok. Manusia ni semua orang happy orang puji. Walaupun kita cuba nak buat, tak ada orang tak happy punya. Walaupun saya sebenarnya antara orang yang rasa sabut juga dengan orang nak ambil gambar ni. Kadang-kadang tak boleh berjalan kalau keluar perli ni pi. Tapi kadang-kadang kita fikir, yalah ada perasaan, oh ya ada orang ambil, ramai betul orang ambil gambar aku. Dan kemudian kita fikir, so what? Kemudian apa? Batuk apa kali lah tuan-tuan tak orang mayak. So itu jawapan daripada soalan pertama. Soalan yang kedua ni Datuk, kami ni ramai di Majlis Pembangunan Kangan ni, lebih kurang dalam 250 orang. 250 orang. Jadi berbagai kaedah dan perangai dan sebagainya lah dalam diri masing-masing tu. Jadi apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam jiwa individu bagi mewujudkan ukhuwah untuk membentuk satu pasukan dalam organisasi? Apa yang perlu ada dalam jiwa seseorang tu? Macam kami 250 orang, berbagai kaedah dan sebagainya. So kita nak membentuk satu pasukan yang itu, apa perlu ada pada jiwa seseorang tu? Tuan-tuan, bila kita pergi kursus team building lah apa-apa, macam-macam teori dia buat. Tapi tidaklah semua. Bahkan pasukan team building tu pun sendiri gagal bina team building kadang-kadang. Kan? So okay nak bagi kita biasa satu induction untuk kita biasa bertugas. Tapi at the end of the day, benda ni balik kepada diri kita sendiri. Bila kita masuk bertugas, kita nak buat tugas berdasarkan gaji yang dibayar supaya kita tahu gaji kita tu halal. So kita cari environment yang mana membolehkan kita menjalankan tugas. Untuk environment tu kita perlu kerjasama dengan ramai yang terlibat dengan urusan kita. Kita kerjasama dengan dia dengan sebaiknya. Dia akan dia nak membolehkan tugas kita berjalan dengan baik. That's all. Kalau itu berlaku, berjalanlah tugas kita. Berjalanlah tugas kita.
So team building ataupun organisasi apa, dia duduk dalam diri kita. Kita tak boleh pretend to be. Dan kemudian masalah manusia ni, bila kita duduk dalam mana-mana organisasi dalam hidup ni, kita jangan ambil semua yang orang kata. Manusia ni ada kadang-kadang dia terkata, dia terlajak. Kalau kita ambil kira setiap titik, koma, nota yang orang kata dalam hidup kita, kita tak boleh hidup. A lots of things kadang-kadang kita hadapi dan orang kata. Kita hadapi semasa itu, tapi kita tak payah carry forward. Saya taklah terbaik, memang tak pun, tapi saya rasa saya tahan juga banyak macam-macam, tapi saya jumpa balik kemudian saya baik ya. Saya kira sebab hidup terlalu singkat untuk memikirkan perkataan dia. Terlalu singkat. You selesai perkataan tu dengan Allah Ta'ala lah. Aku jumpa, pasal apa dia tu kadang-kadang Datuk, dia tu dulu kata Datuk teruk, Datuk tak tahu. Tahu saya kata. Tapi dia jumpa saya, dia salam, dia sembang, saya sembang, tak makan. So kita limit lah. Oh, benda ni saya tak boleh buat dengan dia. Mungkin dia tak satu tim dengan saya, tapi yang the rest thing saya boleh dengan dia. Marah, masa tengok hari tu marah, saya marah pasal isu itu. Isu tu habis, selesai lah. So jangan carry forward, khususnya orang perempuan. Jangan akhirnya dia kemurungan. Dia memikirkan dan memikirkan. Untuk apa nak memikirkan dalam banyak benda? Sebab itu we should always put in front of our eyes, what for? Untuk apa? Apa yang saya dapat? So kita release. Banyak orang kata kita, mak kita kadang-kadang ada kata kita, tapi dia tak diam pun, dia saja nak marah. Kita duduk di pejabat, mestilah ada lebih-lebih kurang. Ada orang memang dia tak ngam. Saya pun ada, saya tak boleh ngam dengan orang tu. Tapi saya tahulah benda apa yang saya nak urusan dengan dia banyak mana. Saya pakai hak banyak tu je lah. Yang lain dia punya tabiat, ada orang dia satu watak yang dia dengan kita tak happy. Tapi tak apalah, kita tahu itu dia punya watak, bukan saya punya watak. Saya perlu dia banyak tu. So saya deal yang banyak tu kan dia. Saya tak perlulah satu, saya tak mau pergi ke organisasi di satu teori yang pada kadang-kadang dia orang yang buat ni, saya hadir lah kursus induksi macam-macam ni. Suruh main tu lah, main tu. The life is not simple like that. Kan? Hidup tidak semudah permainan itu. Hidup ialah diri kita. Bagaimana untuk kita berdiri tegak sebagai satu insan. Simple lah untuk saya fikir untuk diri saya. Saya ni cakap mungkin pandai lah, belum tentu pandai buat. Kan? Kita ni simple je kerja kita semua ikut-ikut, tapi dia punya nak buat tugasan kita dalam dunia ni, collect sebanyak mungkin pahala dan reduce sebanyak mungkin dosa. That's all. Itu je. Jadi mufti ke, jadi pembandaran kan, sama je. Dan agama tak kata kalau jadi mufti sembahyang 2 rakaat pahala dia lebih sikit. Kalau MPK pahala bawah-bawah je. Dia tak ada. Mungkin yang jadi MPK tu pahala dia lebih banyak daripada mufti. Disebabkan kerana ikhlas dia, disebabkan keusahaan dia, kesungguhan dia. So tugasan kita ialah nak cari pahala ni. Pahala tempat kerja, pahala di rumah, pahala di luar rumah. Dan nak elak kalau boleh, nak elak dosa. Tak ada orang yang tak berdosa, pakai berdosa. Semua orang ada nafsu, ada kesalahan. Tapi nak reduce supaya pahala lebih banyak pada dosa dia. Dan ada benda yang masalah dosa ni. Dosa kita tengok tu ke, pegang apa hak dia, hak antara kita. Astaghfirullahaladzim, minta ampun pada Allah. Allah ampun. Tapi yang payah bila kita babitkan orang. Kita pergi tuduh dia benda yang dia tak buat. Oh, yang tu astaghfirullahaladzim tak jadi. Nak kena pergi minta maaf ke dia. Kita pergi ambil harta dia. Yang tu astaghfirullahaladzim tak jadi. Astaghfirullahaladzim tu bukan tak baik. Baik antara kita dengan Allah. Tak cukup. Mesti minta halal daripada dia.
So kita ambil kira hal tu. Kalau kita ada prinsip tu, saya rasa insya-Allah kita berusaha lah untuk jadi orang yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Datuk atas penjelasan persoalan yang kedua, itu mengenai apa yang perlu ada dalam jiwa individu. Bagi persoalan yang ketiga yang kita nak penjelasan, kita selalu berlakunya perselisihan pendapat dan juga perbezaan pendapat itu. Jadi apakah kaedah atau pendekatan yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah ni? Okey. Perbezaan pendapat ni tentang apa? Ada pembezaan pendapat yang membabitkan soal agama. Ini tak babit agama. Seseorang berpegang kepada apa yang dia yakin lebih diredai di sisi Allah. Kalau agama, kita mencari bukan apa yang ustaz suka atau mufti suka, apa yang Allah redha, apa yang Allah mahu pada hari dia mengutuskan Rasulnya. Itu agama. Tapi kalau perbezaan tu perbezaan berhubung dengan organisasi kerja, dia kata yang dia elok, kita kata yang dia elok. Tapi kita kena tengok lah, hak ni siapa dia punya bidang. Tugas responsibility tu duduk di bahu siapa. Kalau itu di bahu dia, kita kata design macam dia elok, bos kita kata macam dia elok. Hak nak kena elok tak elok bos tu lah. Kalau itu ijtihad dia, kita bagi ijtihad kita, kita serah kat dia lah. Kalau itu persisihan organisasi. Macam sama juga kerajaan. Kerajaan kata dasar dia elok, kita kata yang dia elok. Dua-dua ni ada pro and con. Bukan soal mungkar dengan tak mungkar, tak. Ini satu pandangan, ini satu pandangan. Tapi pemerintah kata begini yang dia mahu. Kita orang bawah, apabila bertembung ijtihad pemerintah dengan ijtihad rakyat, ijtihad pemerintah dipakai. Kalau tidak, tak boleh ada sistem dalam dunia ni. Dia panggil hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat perbezaan. Maksudnya, banyaklah hal. Kita kata pakai tadbir kena, saat kita balik kereta bahaya, tu cekik. Pemerintah kata yang tu yang selamat, kita pakai. Dia suruh kita pakai. Pasal apa? Aku tak ikut ah. Ini dia. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Di atas tanggungjawab setiap Muslim dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada benda yang maksiat. This is kaedah. Kalau dunia tak boleh buat, tak boleh hidup. Perbandaran kata macam ni bangunan. Dia kata, nak pasal lah bangunan aku. Tapi bangunan yang dia buat tu akan bagi efek pada orang lain. Dia kata bangunan aku, dia tak mau, dia wajib patuh. Pasal ni pemerintah. Kerana pemerintah, dia memikirkan di sudut dia, dan dia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan dia kena ambil, melainkan apa yang pemerintah tu suruh tu sesuatu yang mungkar, jadi kita tak buat. Kemudian kalau perselisihan tu perkara peribadi, nak tengok perselisihan tambah. Ni perselisihan ni beza tadi beza pendapat, berkelahi lain. Beza pendapat ni dia ada pendapat. Pendapat ni kita nak tengok, dan kita nak berkelahi satu pendapat. Nak buat apa? Berkelahi pasal bola. Dia ni kata apa, Manchester bagus, dia ni kata Liverpool. Duk berkelahi sampai 2 jam. Apa punya yang main depa beli pemain pun depa yang habis duit minum air hamba. Boleh sebenarnya satu orang nak exercise otak dia, tapi buang masa. Sebab tu agama larang bertengkar hak jenis ni. Kemudian kalau benda tu hal orang tu, satu orang tengok satu perempuan, dia nak buat isteri, dia kata cantik perempuan ni, aku nak buat isteri. Kita tengok tak, aku tengok tak cantik, dia tu kata cantik. Buat apa kita nak bertengkar? Yang nak jadi bini dia, mata dia. Apa kalut dengan mata kita ya? So ini saya nak tunjuk contoh benda yang personal. Personal biar-biar dia lah, bukan urusan kita, tapi melainkan kau tu buat mungkar, benda yang salah. So kadang-kadang kita pergi berbahas benda-benda yang tak ada kepentingan. Debat kita tu, persisian kita tu, kita kena tahu tu je saya buat for untuk apa ni. Melainkan benda tu ada argument, ada rentetan, terutama
decision makers. Mereka kena ada depa debate dan debat dalam mesyuarat untuk menentukan satu keputusan yang ada. Tapi kalau persisian peribadi masuk bergaduh, itu cerita lain. Bergaduh ada step dia dalam perdamaian, dan saya jawab soalan tentang perbezaan pendapat. Okey, silakan. Terima kasih Wakil Datuk. Kita faham dalam ukhuwah Islamiyah ni ada 4 cabang, iaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun dan takaful. Jadi kita minta penjelasan lah bagi Datuk di atas 4 cabang ni yang membentuk ukhuwah Islamiyah ni. Ta'aruf, tafahum, ta'awun dan takaful. Asal istilah-istilah ni bukan asal istilah yang digunakan untuk ukhuwah Islamiyah, tapi diperkenalkan oleh jamaah Ikhwanul Muslimin kepada tim mereka di dalam mereka nak kuatkan organisasi mereka. Apabila Hasan al-Banna bercakap tentang soal ukhuwah, dan kemudian mereka developkan ta'aruf, maksud you to know each other, kemudian tafahum, to understand each other, untuk kita faham antara satu sama lain, kemudian ta'awun, untuk kita help each other, tolong antara satu sama lain, kemudian takaful, so you protect, you support each other, tolong antara satu sama lain. Itu dia kata maksud ukhuwah yang sebenar. Betul lah. Tapi kalau kita lihat yang di dalam ukhuwah Islamiyah, Quran kata innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Saya mungkin tak kenal tuan nama apa, tapi saya tahu saudara tuan Muslim. Tuan susah tepi jalan, saya jumpa, saya tolong dia Muslim. Kita tak kenal rakyat Palestin, nama dia siapa, tapi bila Israel masuk Palestin, kita marah. Masjid dia makan dia, kita marah. Sebab apa? Ukhuwah kita. Kita tak kenal, kan? Tetapi kita ada apa? Kita ada takaful, tolong menolong, bantu membantu. Nabi katalah hadis, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma. Bandingkan orang mukmin dalam ta'atuf, kesian antara satu sama lain, tolong menolong antara mereka, macam satu jasad. Apabila satu jasad mengadu sakit, yang lain pun berjaga malam dan demam. Gigi sakit, mata pun tak dapat tidur. So that should be our feeling towards our Muslim brothers. Tapi hari ni rakyat Palestin kena bom, macam-macam kena. Orang kita tengok tepuk, tengok TV macam tak ada masalah apa. India bunuh orang Islam dalam bulan Ramadan ni, tak dibenarkan untuk sembahyang tarawih. Bukan di masjid, di rumah sendiri pun tak boleh. Can you see 200 million Muslim di India dilanyak macam tu? Kita tak ada masalah apa, masih lagi dengan Bollywood kita dan sebagainya. Has no feeling. So itu sepatutnya yang ada, dan Allah akan tanya kita tentang hak ukhuwah ini pada hari akhirat kelak. Okey. Bagi Datuk, soalan yang ke-6, kalau kita tengok sekarang ni Datuk, keterampilan ataupun cara berpakaian orang tu, dia adakah dia boleh mencerminkan akhlak? Kalau kita tengoklah di negara jiran kita sebagainya, memang ciri-ciri pemakaian dia pun cukup hebat, melambangkan keislaman yang cukup hebat lah. Tapi adakah benda-benda ini boleh mencerminkan akhlak kepribadian ataupun dari sudut agama dan sebagainya? Pakaian ni ada dua. Satu design, passion. Satu lagi ciri pakaian tu. Kita agama ni tak pernah, dia tak bagi tahu kena pakai baju Melayu baru beragama, dia tak bagi tahu. Dia suruh kita tutup aurat je. Orang perempuan tudung labuh ke, 3 segi ke, ada bunga sikit ke, tudung bawai ke, apa ikan temenung ke, ataupun ikan lain, ikan keli ke. Dia tak ada.
benda-benda seperti itu. Dia hanya ada ialah tutup seluruh tubuh dia, melainkan muka dengan tapak tangan pada sisi jumhur para ulama. Dan kepakaian yang tidak sempit, yang tidak syafafiyah, yang nampak apa yang ada di sebalik pakaian. Itu ciri-ciri pakaian. Kalau dia memenuhi pakaian tu, dia pakaian at-taqwa huna, betul, taqwa dalam dadanya, tetapi pakaian itu dia represent diri dia sejauh pada dia zalika adda ayyurafda wala yu'zaina. Quran kata yang demikian itu lebih mudah untuk mereka dikenali dan tidak disakiti. Tanda mereka wanita muslimah, juga orang lelaki. Cuma kadang-kadang ni macam tu lah. Agama dia ada bab, dia panggil libas syuhrah, pakaian yang pelik. Kita jangan pakai benda yang pelik, walaupun benda tu tak salah, tapi pelik ni Allah akan hina dia pada hari akhirat kelak, sebab dia ada takabur. Pelik dia macam mana? Kita pergi masjid, kita pergi pakai satu pakaian yang orang kampung kita tak pernah tengok baju tu. Sekali kita pakai seminggu untuk cakap pasal baju tu. Fashion apa kau, kita kata apa salahnya, tutup aurat. Betul, tapi not suit for you. Pasal dia menjangkahi taqalid, menjangkahi adat, kebiasaan. Kan? Baju Afrika besar kita pergi pakai. Taklah salah, tak ada ulama-ulama Afrika pakai, betul ya, tapi orang kampung kita tak pakai. Kadang-kadang kita pakai pakaian yang tak menjadikan kita pelik pada orang. Hatta lah kan, pelik dia kadang-kadang dia tengok konteks. Orang semua pergi main bola, hari main bola orang pakai track shoot, pakai apa. Kita hari tu pakai baju Melayu, samping songkok dah, pergi tengok hari anak kita main bola. Anak kita pun segan, kan? Buat apa ayah pakai baju ni? Apa salahnya? Ni busana Melayu kita. Betul, tapi dia jadi pelik dalam suasana tu. Kerana Nabi SAW an libasi syurah, Nabi larang pakaian yang menonjol, yang pelik. So itu ada elemen juga lah, kita susah pakai benda yang pelik. Kadang-kadang umur juga. Pasal Islam ni dia mau kelihatan kita ni disebut maturity, matang. Kadang-kadang tak sesuai dengan umur. Umur dah 70, dia kena peraga baju tu. Budak 20-an dia pakai baju tu. Kita tengok orang tua ni apa nak jadi. Menyebabkan orang mengumpat pula kadang. Kadang-kadang orang perempuan dah tua dah, dia pakai baju sesuai dengan orang tua. Dia jangan pakai yang muda. Bukankah salah, tapi dia akan menimbulkan elemen yang lain. Ustaz, itu imam. Dalam konteks masjid kita, dia pakai jubah, dia pakai baju Melayu, dia pakai kain pelekat, it's okay. Itulah diterima. That is the pakaian yang kita terima. Tok imam pakai seluar jid, pakai t-shirt, tidak jadi imam. Tok imam kan ni? Kita tahu Tok imam pakai black kan? Yang penting tutup aurat bah. Jawapan tu dari satu sudut betul. Tapi pakai, dia kata, awak sembahyang aku batal ke? Aku pakai seluar besar elok, amat cukup. Hampa tu pakai, dia tu pakai t-shirt dah. Yalah, dia tu makmum. Habis apa beza aku dengan dia? Dia buat macam tu. Beza dia sekeruhan longgang lah. Pasal tak sesuai. Sebab dia ada nilai-nilai tu. Macam tu juga. Saya tak bersetuju. Dulu saya bagi pendapat, kes pelajar yang pakai serban pergi sekolah, ingat dulu, lama punya kes, dibuang dan diambil kes. Itu bukan pakaian dia. Sekolah ada pakaian dia. Pasal dia ada benda-benda. Hatta nelayan ada pakaian dia. Orang nak pergi pakai jubah, pakai serban, terjun laut dan tangkap ikan. Tapi tak apa kalau ikan tu dia saja. Tapi kalau orang panggil buat apa, kita suruh pergi pekerja-pekerja kontrak, ada pakaian dia. So agama ambil kira lah hal-hal ni, supaya kita taklah kata aku yang penting tutup aurat.
Ya, that satu bahagian. Ada satu bahagian lagi yang agama ambil kira. Okey. Saya tu itu penjelasan berkenaan dengan pakaian lah Datuk. Jadi soalan yang seterusnya, kita yang sebenarnya yang kita sedang maklum, kita ada dua hubungan, iaitu dengan manusia dengan Allah. Jadi dengan Allah Ta'ala tu kita tak pastilah sama kita ilah atau tidak. Tapi dengan manusia pun kadang-kadang kita sukar nak memaafkan dan mengikhlaskan diri dalam menjalinkan hubungan ni. So macam mana kita nak buat keadaan macam tu, Datuk? Hubungan dengan Allah kena ikhlas. Dengan manusia mungkin kita tidak ikhlas, tapi kita jangan menyakitkan dia. Tapi kalau kita ikhlas dengan kawan kita. Ikhlas apa maksud? Saya bagi sedekah pada satu orang. Saya kena ikhlaskan dia ke ikhlaskan Allah? Bila saya bagi sedekah pada satu orang, tuan-tuan bagi sedekah pada satu orang susah, atau membantu kawan yang susah, tuan-tuan kena ikhlas dengan Allah ke ikhlas dengan dia? Tak tahu jawapan. Nak kena ikhlas dengan Allah ke ikhlas dengan dia? Dua-dua. Ikhlas dengan Allah maksud kita bagi kerana nak dapatkan ganjaran pahala pada Allah. Ikhlas dengan dia maksud apa? Yang tu dengan Allah. Kita tak minta supaya dia balas. Yang tu ikhlas dengan Allah kan. Kalau kita bagi kat dia, kadang kita minta dia balas lah dalam jiwa kita, kita tak ikhlas lah dengan Allah. Kalau kita ikhlas dengan Allah, kita tak, memang tak minta dia bagi balik. Apa maksud kita ikhlas dengan dia tu saja? Tak ada lah. Betul tak? Kalau kita ikhlas dengan Allah, ikhlas dengan dia tu. Betul tak? Tapi ada keadaan kita ikhlas dengan dia, dengan Allah, tapi dengan dia tu mungkin, saya buat contoh lah. Kadang-kadang orang duk bayar rumah, tekan bukti tak, minta tolong saya, Datuk saya susah apa semua ni, keraplah berlaku. Saya kadang-kadang tengok dia ni macam jam dia macam okey mungkinlah manusia, tapi saya bagilah juga ke dia. Saya bukan nak bagi 20, saya kurang sikit bagi ke dia, bagilah 10, 2 dia. Sebab saya mungkin tak berapa nak yakin dengan dia, tapi saya bagi semata-mata kerana saya ingat Allah suruh bagi pada orang yang minta. So dia minta kan? Jadi saya bagilah kat dia. Kita pergi ikut tepi jalan, orang minta kat kita, kita tengok badan sihat, tapi dia minta. Kita pun ingat Allah selalu juga bagi, sentiasa bagi kat kita. Kita pun kadang-kadang bukan perlu sangat, tapi Allah bagi lebih pun, kita pun bagi. Dia tipu dia dengan Allah Ta'ala. Berlaku tak? Kita mungkin tak ikhlas dengan dia, tapi kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dalam hidup ni yang penting kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya yang membabitkan ikhlas kita dengan manusia tu, ikhlas dengan Allah. Kawan kita, mungkin kita kawan dengan dia, kita tak ikhlas, kita tahu dia ni kita rekod dia ni tak boleh percaya sangat, lagi dia tipu kita, tapi kita jaga-jaga, kita tolong dia, kita tak ikhlas dengan dia, kita ikhlas dengan Allah. Tapi ada orang yang memang kita sayang pada dia kerana dia, disebabkan pribadi dia, disebabkan apa, dia tak tahu pun kita tolong. Orang macam ni yang kita ikhlas ni, dia mati pun kita pergi cari family dia, kita support dia tak? Ini ikhlas. So dengan Allah kena absolute ikhlas. Dengan manusia kita kena ikhlas dengan Allah saja. Kalau kita tak dapat ikhlas dengan dia, kita duduk, dia jemput, kadang-kadang kita hidang makan. Ada orang yang kita tak panggil, tapi dia main, aku join sekali lah. Kita nak kata apa? Kalau kita kata aku tak terima dia makan, kita tak dapat pahala, kita ingat kepada Allah, tak apalah, rezeki dia. Tapi dengan dia tu kita tak panggil sebenarnya kan. Contohnya, kita mungkin tak ikhlas dengan orang, tapi kita tetap kena ikhlas dengan Allah. So kalau kita ikhlas dengan Allah, so kita pun untuk mengelakkan kan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengharapkan balasan dan juga menyakitkan. Itu arahan Allah dalam Quran. Jadi kita pun
tak kata apa. Kita bagi, kita tak kata apa. Cuma kadang-kadang orang main minta. Saya rokok ada dalam kotak poket ni. Rokok tu kat RM20. Dia minta duit nak beli beras. Tu kita tu memang ikhlas dengan Allah tak bagi dia. Kata rokok dah RM20. Saya boleh bagi, saya kata, saya bagi beras, main ambil, saya tak mau bagi duit. Yang tu pasal kita minta ikhlas dengan dia lah kan. Saya bagi beras pasal Allah suruh saya bagi bila orang minta. Saya tak mau bagi duit, saya takut beli duduk dalam poket tu. Wallahualam. Okay, ada soalan ni? Ada 3 soalan lagi Datuk, tapi yang ni saya nak gabungkan jadi satu lah. Okay. Iaitu apakah hukum membenci sama manusia, dan apakah hukum tutup sebelah mata kalau rakan kerja buat salah demi nak menjaga hubungan keamanan dan pakcah. Tuan-tuan, Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tak mampu, dengan mulut. Tak mampu, dengan jantung hati dah. Dia tak boleh nak join dah. Dia tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawabidan lillah syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang berdiri menegakkan kebenaran kepada Allah, saksi-saksi yang adil. Jadi kita saksi yang adil bagi sebuah hal, termasuk kawan kita. Cuba je uslub lah, approach. Kadang-kadang kita mungkin nasihat dia dengan cara yang tak boleh dia buat dia salah. Kena bagi tahu dah. Yalah, different orang, different approach ya kita. Tapi kita tak boleh di dalam mendiamkan kemungkaran. Cuba je membenci kawan ni, kita benci dia. Kita tak boleh, kita bukan benci tubuh dia tu, perbuatan dia tu kita benci. Sebab tu kita, Nabi dalam rekod Abu Sufyan, dia lawan Nabi berapa banyak kes peperangan kerana dia. Tapi akhirnya Nabi kata badakhala dara Abi Sufyan wa huwa abid. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab apa? Bukan tubuh yang dibenci. Akhirnya bila awak taubat, awak kembali kepada jalan yang betul, dia ada bersabar dengan kita lah. Okey. Ada soalan? Ada satu lagi terakhir Datuk, daripada moderator, iaitu berkenaan dengan amalan berdoa secara berjemaah di luar solat di zaman salafus soleh. Jadi pandangan Datuk macam mana dalam isu ni? Okey. Ibadah, solat adalah ibadah. Doa adalah ibadat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam hadis Abu Daud, doa adalah ibadah. Kita disuruh membanyakkan doa. Kita boleh doa dalam majlis ni pun boleh. Doa bila orang minta, orang sakit pun boleh. Semua di mana-mana kita boleh doa. Cuba je dia ada beza. Kita berdoa berjamaah secara keperluan. Misalnya saat ini kita akan doa. Saya juga akan ajak tuan-tuan doa untuk disembuhkan Dulia Wahbulia Tunku Raja yang akan melalui operation besok di Kuala Lumpur. Kita doa kadang ada kejadian dengan kita jadikan sentiasa doa tu ada di situ. Dia bukan keperluan apa dah, dia dah jadi ritual. Ritual itulah yang akan mencetuskan ibadah baru yang dilarang, yang dinamakan dengan bid'ah. Kalau tak, misalnya orang meninggal, kawan kita, Allah kawan kita meninggal, kita pun akan bagi doa pada dia, kesian dia kawan baik kita, pakat doa sekali-sekala berlaku. Tapi kita akan jadi setiap kali orang meninggal satu doa khusus akan bagi. Dia jadi pattern tu dia tak bagi, tak boleh, kerana dia akan membentuk satu bentuk baru ibadah. Tapi kalau tiba-tiba tuan-tuan kawan kita ada sakit, bagi kita doa sabar-sabar, kita doa. Hari ini kawan kita tak sakit, kita doa yang lain pula. Waktu yang sabar, time yang sabar, cara yang sabar. Lama-lama dia jadi pattern. Pattern tu dia tak benarkan. Ini adalah Mustad Ahmad, ada riwayat daripada Imam Ahmad dan berbagai-bagai lagi.
Tapi kalau kita doa keperluan, bisa aja doa setiap habis sembahyang, doa rabai-rabai. Yang ni tak ada. Tapi dalam sembahyang kita doa tak? Doa. Sujud kita doa. Sebab orang kata mereka sembahyang tak doa. Artinya orang yang kata sembahyang tak doa tu dia tak faham solat. Sujud Nabi suruh doa. Fa'aksiru doa. Sebelum bagi salam Nabi suruh doa. Lepas salam kita baca doa-doa yang warid daripada Nabi. Allah ba'adi ala zikri. Doa-doa itu Nabi baca tanpa Nabi angkat tangan. Kerana dia doa yang dilazimi. Tiba-tiba hari itu tuan-tuan, hari ni kita nak hadapi satu masalah. Kampung kita ni ada masalah sekian. Marilah kita doa dan kita rabai-rabai. Dia doa rabai-rabai selepas solat di atas keperluan khusus itu. Boleh apa tak? Boleh. Tapi dia kata ada tempat yang sentiasa buat. Itu tempat lain tapi bukan di tempat kita. Okay. Terima kasih bagi Datuk di atas pencerahan kupasan yang telah diberikan daripada soalan-soalan moderator. 10 soalan yang kita tanya soalkan kepada bagi Datuk dan dapat penjelasan. So Datuk nak buka untuk kalau ada persoalan yang boleh dikemukakan oleh kepada yang bagi Datuk untuk mendapat penjelasan. So kita buka lah. 2-3 soalan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, saya bersama Profesor Datuk Arif Kasal Tuan Asri, Tuan Wadipi, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Soalan ini satu, tapi berkaitan dengan soalan nombor 3 Cik Azman, perbezaan pendapat lah. Iaitu berbalik kepada tajuk Ramadan pemangkin ukhuwah Islamiah. Jadi saya nak tengok soalan ni pemerintah sikit lah. Perbezaan politik kuasa pada ukhuwah Islamiah ni lah. Dulu kerajaan BN, kerajaan PH, kerajaan perpaduan, kerajaan mediasi. Untuk Bumi Putera, untuk Islam, ukhuwah Islamiah untuk kepada ekonomi dan negara. Jadi bagi ruang dan peluang kepada kerajaan, pemerintah ikut apa nasihat yang di-Pertuan Agong. Contoh macam kerajaan negeri ya. Sekarang sekarang PN kan, dulu BN. Bagi ruang dan peluang mereka merintah. Apa yang tak kena kita tegur kan. Jadi soalan dia, apa pandangan Tuan Datuk Mufti tentang perbezaan pendapat ni, dan bagilah ruang pemerintah ni macam mana pendapat Datuk? Jauh nak pergi soalan tu. Soalan dia simple je. Ada beberapa perkara saya nak sebut. Yang pertama, politik parti mana-mana pun lebih kepada ijtihad. Ijtihad ni pandangan, sesi politik. Dalam banyak hal di negara kita ni dan dalam dunia juga, kecuali negara-negara yang matang macam di barat, so dia mula bahas tentang filosofi kepada politik tu. Tapi dalam negara kita ni, dia tak bahas tentang idea dan filosofi, prinsip politik tu. Dia more kepada kejadian-kejadian yang dibuat oleh orang politik. Macam apa tak boleh sokong parti A, tu perangai pemimpin dia sekian. Yang ni balas balik perangai. Kita tak banyak bahaskan core kepada idea parti tu apa. Kalau kita tanya geng hak masuk parti tu, hatta calon dia pun tak tahu apa dia prinsip idea politik dia tu. Yang dia tahu parti kami ni, kami sokong ni, bos kami ni. Itu adalah politik yang teruk lah, kita nak sebut pun kan. Itu dalam konteks kita. Kebanyakan kita tak memahami idea politik. Kita kepada isu-isu yang dibuat oleh orang politik. Okey, tak apa. Tapi kalau kita ambil kepada dasar parti-parti politik itu, kebanyakannya ijtihad. Bila dia boleh ditubuhkan dalam negara kita, artinya dari sudut perundangan dia, di sudut
dia sah lah. Maksud negara mengakui lah apa yang ada dalam dia tu di sudut undang-undang. Dan dia ijtihad. Bila dia ijtihad, kawan ni kata ini cara berperintah, teori dia. Kawan ni mari satu manifesto, ini cara dia. Kawan ni cadang cara dia. Semua yang mereka cadangkan itu masih lagi di peringkat teori. Saya bukan kata kesalahan rasuah ahli-ahli parti itu tak dia ambil kira, kena ambil kira. Kalau tidak, kalau ahli itu banyak yang rasuah macam mana kita nak bagi kuasa kat dia orang. Okey, let's say kata mereka ini semua clean. Let's say lah kata. Kemudian mereka nak ambil negara kita. Kita hanya ijtihad mana modul yang bagus. Tapi itu pun belum tentu lagi sejauh mana modul tu boleh applicable. Ramai orang yang dia cakap macam-macam teori, bila dia naik buat, dia tak boleh pun. Dan itu lah kita tengok dalam negara kita ni. Sebelum pemerintah macam cerdik, bila jadi pemerintah macam bodoh. Macam lah, saya tak kata dia bodoh. Dulu benda yang dia condemn orang lain, yang itulah juga yang dia jawab. Tengok isu harga ayam, tengok isu benda yang sama juga, yang putaran dia sama. So kita jangan fanatik tentang politik. Hatta daripada sisi agama, saya menolak politik agama dalam konteks yang fanatik dia. Kadang-kadang politik agama, saya minta maaf lah, kadang-kadang dulu lah harap law tu macam nak jadi balik. Kita dah kafir kalau keluar agama last kali. Teman politik kita juga, kalau dia asal kafir, tentu dia tak boleh dengan kita. Tapi akhirnya boleh pun, tak timbul pun. Mana fatwa yang dulu ni? Tak ada pun. Okey, baliklah juga kepada sebuah isu. Dulu kawan ni bahar apa? Raja rasuah, aku tidak akan bekerjasama. Last kali tidur sebantai. Tak ada timbul orang lain pula. Politik saya banyaklah keadaan ialah hypocrisy. Nifaq. Habis itu kita tak perlu. Kita perlu untuk mereka ni pentadbir. Apa yang saya basis saya ialah kita jangan fanatik lah. Kita sokong yang patut-patut lah. Yang mana kita rasa okey, kita sokong calon tu. Jangan kita hidup dan mati, kita belanja kita semua kat dia. Lain kali tak dapat pun di akhirat apa pun benda tu di sisi Tuhan. Yang duk belanja bentuk parti politik ni saya tak tahulah. Allah Allah, Tuhan Maha Mengetahui. Dia agak-agak dengan dia bagi kat parti politik tu, dia boleh collect sebagai amal kebajikan dia di sisi Tuhan di akhirat gelap. Bagilah tempat lain. Kecuali tak bagi, hatta kadang-kadang orang politik dia pergi bagi pada orang miskin, tak apalah, dia antara dia dengan Allah. Tapi kalau tak ada nama dia pun tak mau bagi. Pasal dia ada dua maksud, pemberian dan undi. Okey, sekarang soalan dia, dah mereka jadi pemerintah. Sesiapa saja yang jadi pemerintah, saya dah jawab, dia dah jadi kuasa dan dapat kuasa, maka pemerintah itu ditaati. Kerana dia pemerintah, taat je lah. Selagi mana tidak bukan. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Kita dengar dan taat selagi mana tak bungkar, tidak maksiat. Apabila maksiat, kita tidak ada dengar dan tidak ada taat. Nabi lantik satu orang jadi ketua, bawa satu petrol para sahabat pergi. Ketua ni marah kat mereka pasal tak ikut cakap ke apa, ataupun tak buat arahan dia sebaiknya. Dia jalarkan api, Arab Badui, dia jalarkan api yang banyak. Dia suruh mereka tu semua masuklah api. Bila nak suruh masuklah api, sahabat kata, kita ikut Nabi Muhammad ni sebab tak mau masuk api. Macam mana pula kita nak masuk api? Oleh kerana duk tak mau lama sehingga api pun sejuk, ketua tu pun dah bagi rasional dia balik dah. Bila balik pada Nabi SAW, Nabi kata, lau dakhaluha wa kharaju minha abad.
Kalau mereka masuk, bakharju. Kalau mereka masuk, mereka takkan keluar lah. Maksudnya matilah. Cuba tengok, someone appointed by the Prophet SAW, Nabi yang lantik, tapi sahabat guna akal. Kita tak follow lah benda ni siapa nak, against logik kita. So kita dalam politik, dalam apa saja, kerajaan yang dibentuk, kita taat, bagi dia memerintah. Selagi mana dia tak buat mungkar apa, dan dia tak dijatuhkan dengan cara yang bersenjata ke apa, tak. Haram. Kita taat. Kerana ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri minkum. Fa in tanaza'tu fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih dalam satu benda, kembali kepada Allah dan Rasul. That's it. Dia punya prinsip dah. Kalau kamu selisih tentang kerajaan, kamu balik pada Allah dan Rasul, kata apa. So soalan dia, bila dia perintah, kita bagi ya. Tapi sistem negara kita, dia demokrasi, bukan kita yang bagi. Sistem negara ni, dia bagi parti-parti lain semua ada, parti-parti lain tu ada lah. Di parlimen, dia pun lawan lah berkelahi. Kawadi kata kawadi, kawadi kata kat kawadi. Kan? Satu hiburan lah kita tengok. Kan? Satu hiburan lah. Tapi exercise juga otak. Sebahagian negara tuan-tuan cakap tumpah ayak kopi atas wajah pemimpin pun mati dah. So we enjoy the freedom that had been given to us, yang diberikan kepada kita. Tapi kita macam tu lah. Sebagai Muslim, kita laksanakan kehidupan sebagai Muslim. Problemnya fanatik. Bila fanatik, dia tak boleh tengok dah pemimpin dia salah, absolutely salah, dia duk kata betul situ. Dia duk kata betul situ. Macam orang Arab kata kan, macam tu tak nak dengar kan. Daripada jauh tak nampak, satu orang kata gagak, satu orang kata kambing. Gagak kambing, gagak kambing. Dia kata gagak kambing, duduk lama tengok terbang. Ada orang kata gagak, yang kambing apa? Kambing. Dia terbang, kambing terbang. Tak payah. Pasal ada jenis macam tu. So, terima kasih. Ada soalan lagi? Ya. Salam. Berbalik kepada soalan yang kami hari ini, saya nak tanya lah satu berkaitan dengan Politik satu perniagaan. kalau penyakit jasmani kita boleh makan aktiviti, kalau penyakit rohani nak makan apa? Itu saja tu. Soalan anak kedua tu payah sikit, tapi soalan pertama nak saya jawab. Tuan-tuan, saya nasihat diri saya lah, bahagian pertama tadi yang sambung, dan juga pada anak-anak muda yang menonton ni, hulurkan keupayaan kita ni ke perkara-perkara yang lain yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Jaga kepada ketaksuban politik, kepada apa-apa kumpulan saja. Ia membazir. Tuan-tuan tengoklah parti-parti politik ni. Dulu yang apa yang dia kata dia tak buat, semua pakat buat belaka. Mereka berbolak balik. Kalau kita berjuang kerana nak menunaikan hasrat mereka tu, kita membazirkan umur kita. Because the ground of politics is compromise, and the ground of religion is principle. Politik, dia akan buat apa saja asalkan mencapai tujuan dia. Saya, Allah takdirkan sebagai manusia kerdil ni, marhain ni, tapi kebanyakan Perdana Menteri yang naik itu adalah jumpa saya secara peribadi di pejabat dia, PM ni. Banyak kali saya pergi, setiap PM ni saya pergi. Dan saya juga bertanya tentang kenapa dulu dia kata menjadi sekarang ni kan.
Semua mereka akan jawab sama. Kalau kita tak buat macam tu, sekarang kita tak boleh merintah. Jawapan sama. Di atas kejadian yang berbeza-beza. Kita terpaksa buat itu. Yalah, saya pun, dia gudahlah darurat. Tapi dulu dia juga yang kata benda tu dia takkan buat. Kalau dia tak kata tu tak apa. Siapa? Tuan-tuan, bubuhlah dabah ugabah. Hatta yang sebuahlah, yang pakai lebay ke, yang pakai sokok ke, yang pakai jubah ke, yang pakai baju Melayu ke, sikit sangat kot yang tak buat duit dengan politik dia. Kebanyakan je buat duit lah dengan politik. Sehari naik mungkin tak buat, tahun kedua mungkin tak buat, tapi kalau 3-4 tahun berkuasa, dia pun akan panjang juga lah. Siapa yang pernah berurusan dengan sebuah peringkat, dengan berbagai-bagai latar parti politik, dia akan tahu sebuah penyakit ini ada kepada sebuah parti politik, banyak dan sikit saja. Parti mana yang banyak, parti mana yang sikit. Yang tu saja. Hatta dia kita sebut pasal majlis perbandaran kita. Orang tanya saya juga, kenapa tak diisytiharkan, mufti tak cadang supaya kita dia ramai orang Islam, banyak buat program perkampungan sudah lah. Kagar kota Islam ke apa? Saya kata akhirnya you tonggang perkataan Islam. You prove dulu bersih, elok dan teratur. That is Islam. Rather than you gunakan nama itu tapi tak ada pun Islam tu di situ. Sebab akhirnya you akan tonggang perkataan itu. Yang akan jadi bangsa ialah perkataan itu. Orang selalu panggil perlih Darussudah. Kita tak, perkataan Darussudah tu bukan rasmi dan tak ada siapa toku tak pernah pun berluluskan perkataan tu. Ada orang panggil. Saya tak pernah sebut perlih Darussudah. Orang duk sebut cuma kadang-kadang saya malas nak nafikan dia, tapi sebenarnya tidak ada. Setakat ni perlih saja. Saya pernah ada cadang Darul Hikmah kadang dari lain, tapi belum dapat perkedal ke apa. Dia perlih saja. Orang kata nak bubuh nama supaya kita sebenarnya, you prove yourself first. Otherwise, kita akan jadikan agama sebagai satu tunggangan. Yang kedua tentang, tuan-tuan, susah sekali ni. Cuci baju pun dah. Cuci kapek kotak pun dah. Cuci diri kita sendiri payah. Kita doa, Allah ba'ti nafsi taqwaha wa zakiha wa anta khairu man zakah. Ya Allah, sujud kita minta supaya Allah bersihkan diri kita. Kita saja tahu diri kita bersih tak. Kita saja tahu kita hasad ke orang ke tak. Kita tahu. Macam mana kita tahu? Apabila sembahyang kita itu lebih lazat, solat malam kita lebih lazat, bacaan Quran kita lebih lazat, diri kita lebih insaf dalam bagi kita. Bukan nak pretend. Semua orang boleh pretend. Jalan tunduk lah nenggak tiang astaghfirullahalazim tiang boleh. Tapi ketakwaan, kata Syifa, laqad ra'aitu Umar bin Khattab idza masya asra', walaupun sebahagian kata riwayat ni tidak betul kuat, tapi benar. Aku telah lihat Umar bin Khattab bila dia jalan cepat. Wa idza takallama asma', bila dia cakap jelas semua orang dengar. Wa idza daraba auja', bila dia pukul sakit. Tapi dia orang yang takwa di kalangan kami. Penyakit kepada diri ini tidak ada, boleh kita pergi cuci dengan istighfar dan zikir. Setiap orang melazimi istighfar yang banyak, zikir yang banyak. Subhanallah, Allah jadikan diri kita ni ajaib, tuan-tuan. You take your time, duduk dengan Allah saja, istighfar sampai beratus-ratus kali, dan kita akan rasa apa diri kita. Tanpa perlu bagi tahu, aku sehari hantar tengok ni tasbih. Tu Ibnu Jauzi kritik orang yang jalan sambil pegang tangan bagi tasbih. Dia kata padanya ada riak.
Talbis iblis. Iblis kata. Permainan iblis. Kalau betul dia jujur istighfar, dia antara dia dengan Allah. Why you want to show off? To let every people know that you doing zikir. Pasal apa ada semua orang tahu kita nak buat zikir. Tapi itu atau once kita sembahyang kepada orang, terus dia kotor dalam diri kita. Kita tahu kotor dalam diri kita ni, kita tahu dalam diri kita sendiri. Bila hari kita bersih jiwa kita, kita pun tahu. Bila hari kita kotor diri kita, kita juga tahu. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Ada lagi soalan? Kah habis masa kita? Saya dengar ada siapa nak tanya soalan positif apa? Kenapa solat bacaan bahasa Arab? Pertama, kenapa dia bahasa Arab? Jawapan yang pertama, kerana demikianlah itu merupakan format yang Allah bagi untuk kita semua. Satu, hak tu dulu jawapannya. Pasal apa? Pasal ibadah dia tauqifiyah. Why? Bukan macam tu dia datang. Tapi tuan-tuan bayangkan, jika sekiranya kita semua sembahyang dalam bahasa masing-masing. Fatihah bahasa Melayu, bahasa Arab ada, bahasa Perancis ada, India ada, Tamil ada. Kita tak akan jadi umat yang satu. Betul tak? Sekarang ni, tuan-tuan pergi ke Mekah, kita tak kenal dia ni, tak kenal mamak ni, tak kenal mamak tu, tak tahu apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an. Semua duduk dalam saf sama. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua tahu Allah Maha Besar. Saya belum cerita tentang bagaimana keindahan dan begitu hebatnya bahasa Arab tu. Tapi nak cerita di seluruh kesatuan. Kalau tidak, Allah, jadi orang India tak tahu apa Allah Akbar. Melayu tak tahu. Dia bisa dengar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kan? India dengar Allah Akbar kan? Birillahi, apa? So, bahasa telah menyatukan kita semua. Whatever orang tu, dia tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh baca Al-Quran. So, panjang kalau nak bahas benda ni, tapi this is the amazing of our religion. Keajaiban agama kita. Bagaimana dia unite kan kita semua dalam satu, sebagai satu umat. Okey? Habis. Okey. Kalau habis kita nak ke segmen yang kedua untuk pelancaran. Sebelum tu saya kita ambil ruang ni sikit ya. Kita berdoa pada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis yang akan operasi kaki besok, dan kita minta supaya Allah berikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya sami'ad du'a, ya mujibas sa'ili, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dan kesihatan yang baik kepada Raja Pemerintah kami. Berikanlah kesembuhan yang menghindarkan segala kesakitan, dan berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang baik, dan diberkati umur dan perjalanan hidup dan pemerintahan bagi negeri yang kami kasihi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan tadi untuk sesi segmen pertama kita berakhir. Jadi majlis merakamkan setinggi-tinggi bahagian dan terima kasih pada Yang Bahagia Datuk yang telah mencurahkan ilmu kepada kami pada pagi ini. Sesuai dengan tajuk Ramadan Pembangkit Ukhuwah Islamiyah, maka marilah sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan memantapkan ukhuwah antara kita,
mungkin ukhuwah yang sedia ada terjalin antara kita sudah menjadi longgar. Marilah sama-sama kita menjadikan kita titik permulaan untuk mengeratkan kembali ukhuwah yang telah longgar, bagi menjadikan Majlis Peranakangan sebagai sebuah entiti kerajaan yang benar-benar bersatu dalam menghadapi apa jua rintangan dan halangan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sedia maklum, pada pagi ini juga kita akan melancarkan program Perlis Berzikir peringkat Majlis Peranakangan dengan kerjasama Jabatan Mufti dengan Perlis. Dan bagi menyempurnakan amanah ini, Majlis dengan segala hormatnya persilakan Yang Wakil Datuk Mufti bersama-sama Yang Musa Tuan Dipertua Majlis Peranakangan Tuan Azam Yahya untuk melancarkan program Perlis Berzikir. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih.